Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahidatul Azwa binti Abi Samad dari kelas DPHU 3A, nombor matriks DHU 2020-25194. Haji merupakan ibadah yang wajib ke atas hamba Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang berkemampuan. Untuk mendapatkan haji mabrur, seseorang itu memerlukan kefahaman dan penghayatan ikhlas dalam beribadah. Dalam permasalahan ini, jemaah wanita perlu memahami hukum hakam ketika menunaikan haji atau umrah berkaitan kewanitaan seperti mahram, aurat, pergaulan, haid, nifas, istihadah dan lain-lain. Jika tidak difahami dengan baik, ia dikhawatiri akan berlaku salah faham dan menjejaskan kualiti ibadah mereka. InsyaAllah dalam perbincangan kali ini akan lebih membawa pendekatan lagi tentang permasalahan yang dihadapi wanita dalam menunaikan ibadat haji dan umrah. Hal ini supaya dapat dijadikan sebagai jalan keluar yang baik dan selamat dalam memastikan ibadat haji dan umrah seseorang wanita dapat diselesaikan dengan mudah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karun Siti Sofia binti Karun Faizi dari kelas DPHU 3A. Jadi saya akan menerangkan tentang mahram. Jemaah wanita hendaklah ditemani oleh suami atau mahramnya, orang yang diharamkan berkahwin dengannya, atau beberapa wanita yang boleh dipercayai. Ia telah ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang bermaksud tidak halal, iaitu tidak dibenarkan bagi setiap perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat bermusafir selama 3 hari atau lebih, melainkan ia ditemani sama ada oleh bapa, anak lelaki, suaminya, saudara lelaki atau muhrimnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menurut mazhab Syafi'i, harus bagi wanita mengerjakan ibadah haji dengan ditemani oleh wanita-wanita yang dipercayai apabila selamat daripada fitnah dan keselamatan diri mereka terjamin. Ini berdasarkan pertanyaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, maksudnya, wahai Rasulullah, adakah ada jihad untuk para wanita? Rasulullah SAW menjawab, ya. Mereka wajib berjihad, tetapi jihad yang tiada peperangan dalamnya iaitu haji dan umrah. Riwayat Ibnu Majah. Hukum asal bagi seorang wanita bermusafir tanpa mahram adalah tidak dibolehkan berdasarkan kepada beberapa hadis yang sahih, dan di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu. Beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya seorang wanita tidak boleh bermusafir tanpa ada mahram. Riwayat Abu Bukhari. Di antara alasan tidak membenarkan wanita untuk musafir tanpa mahram adalah untuk menjaga keselamatan dan memelihara kehormatan serta menjauhkan para wanita daripada fitnah sekiranya tiada mahram yang menemaninya. Namun jika perjalanan tersebut aman dan juga selamat, maka sebahagian para ulama membenarkannya. Inilah pandangan yang dikemukakan oleh Imam Al-Nawawi ketika mensyarahkan hadis tersebut. Para ulama ketika membincangkan berkenaan kemampuan untuk menunaikan haji dan umrah, mereka membahagikan kepada dua, iaitu kemampuan secara langsung, iaitu yang terkait kepada dirinya seperti mempunyai kesihatan dan kewangan yang cukup. Yang kedua adalah kemampuan tidak langsung, iaitu mempunyai kewangan yang cukup tapi tidak mampu untuk pergi kerana sakit dan sebagainya. Para ulama berbeza pandangan tentang syarat mahram untuk menunaikan haji dan juga umrah. Sebahagian ulama dari kalangan fuqaha mazhab Hambali dan Hanafi menyebut bahawa disyaratkan bagi seorang wanita yang ingin menunaikan haji dan umrah untuk ditemani oleh suami atau mahram. Manakala ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, Al-Auza'i dan lain-lain tidak mensyaratkan mahram, bahkan yang disyaratkan adalah aman daripada segala ancaman. Adapun bagi mereka yang menunaikan haji atau umrah untuk kali kedua dan seterusnya, maka disyariatkan ada mahram bersamanya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang keizinan suami atau wali. Jemaah wanita juga dikehendaki mendapatkan keizinan suami atau walinya untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Sekiranya mereka tidak mendapat keizinan tetapi terus juga ke Mekah, maka hajinya sah tetapi berdosa. Walau bagaimanapun, suami atau wali tidak sepatutnya menghalang isteri atau wanita di bawah jagaannya dari menunaikan ibadah haji ataupun umrah, kecuali suami atau wali itu perlukan kepada penjagaan wanita tersebut. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faiza Hassan. Saya daripada DPHU 3A. Nombor matrik DHU 2020-24807. Definisi aurat.
Aurat merupakan sesuatu bahagian dari anggota tubuh badan, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang haram dibuka atau dipamerkan. Aurat bagi kaum lelaki, batasan aurat mereka dimulai dari pusat hingga ke lutut. Manakala aurat bagi kaum wanita pula meliputi seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu, yakni bahan-bahan, pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa takwa, itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, supaya mereka mengenangnya dan bersyukur." Surah Al-A'raf ayat 26. Isu aurat dan pergaulan jemaah wanita. Kes yang sering berlaku semasa haji apabila jemaah wanita seringkali membiarkan suami mereka memasuki bilik. Apabila suami terbabit masuk dengan tidak semena-mena, telah terdedah aurat para jemaah wanita yang lain. Keadaan ini bukan sahaja melanggar hukum syarak, namun ia juga dapat menimbulkan isu yang besar. Oleh itu, dinasihatkan supaya suami menunggu rakan sebilik isterinya menyiapkan diri dahulu sebelum memasuki bilik. Isteri pula dinasihatkan agar menunggu dahulu rakan sebilik bersiap sebelum membuka pintu dan mengizinkan suaminya masuk. Atau lebih baik, isteri itu keluar menemui suaminya di luar. Akhir kata, jagalah aurat sesama Islam untuk melindungi maruah mereka dan juga untuk mengelak dari timbulnya fitnah. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nona Bia Izni binti Saidi. Saya dari kelas di PHU 3A. Nombor matrik di HSU 2020246555. Saya akan menerangkan wanita dalam iddah. Iddah bagi perempuan yang kematian suami adalah 4 bulan 10 hari dan termasuk di dalam bilangan iddah tersebut adalah hukum ihdah berkabung bagi si isteri. Sekiranya si isteri kematian suaminya dalam keadaan sedang mengandung, maka iddahnya adalah sehingga perempuan tersebut melahirkan anaknya. Dalam menempuh bilangan iddah serta berkabung bagi kematian suaminya, seseorang perempuan itu tidak boleh keluar dari rumahnya sepanjang tempoh beriddah tersebut melainkan darurat atau keperluan hajat. Sekiranya seorang wanita yang telah mendapat keizinan suaminya untuk menunaikan ibadah haji, namun sebelum sempat bertolak, suaminya telah meninggalkan, maka perempuan tersebut tidak boleh untuk keluar menunaikan haji kerana syaratnya tidak membenarkan untuk keluar dari rumah. Jika perempuan itu keluar juga dari rumahnya untuk menunaikan umrah, maka perbuatannya itu adalah haram dan berdosa, namun sah hukumnya bagi ibadah umrah yang telah dilakukan tersebut. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuna Suha binti Abdul Razak. Nombor matrik di HSU 20202503 dari kelas DPHSU 3A. Definisi haid, nifas dan istihadah. Haid atau menstruasi dari segi istilah syarak ialah darah tabi'i yang keluar daripada pangkal rahim perempuan ketika badannya sihat dalam tempoh tertentu. Haid adalah sesuatu yang terjadi apabila badan seseorang perempuan cukup matang untuk hamil. Ianya berlaku pada setiap bulan di mana tisu pada dinding uterus wanita akan gugur jika tiada berlaku persenyawaan di dalam rahim dan tisu tersebut akan keluar dalam bentuk darah. Proses haid berpanjangan selama 7 hingga 15 hari sahaja. Nifas, iaitu istilah perubatannya lokia, ialah darah yang keluar dari rahim wanita atas sebab melahirkan anak atau keguguran. Nifas biasanya terjadi selama 4 hingga 6 minggu. Manakala istihadah menurut syarak pula, ialah darah penyakit yang keluar melalui hujung urat yang berada di bawah rahim. Darah istihadah ialah darah yang keluar bukan pada masa haid dan juga nifas, tapi ia keluar mengiringi kesan haid atau selepas habis tempoh haid. Darah ini juga tidak turun dari rahim sebagaimana darah haid atau nifas, akan tetapi keluar dari urat yang dipanggil al-azil. Ketiga-ketiga perdaran yang berlaku hanya pada golongan wanita ini adalah merupakan najis besar
Dan wanita yang mengalami pendarahan-pendarahan seperti ini dilarang daripada melakukan ibadah seperti solat sehingga sampai tempoh suci mereka dan membandi hadas. Saya menerangkan pula tentang cara-cara jemaah wanita mengerjakan ibadah haji dan umrah ketika haid, nifas atau istihadha. Ia menjadi norma kehidupan atau kebiasaan bagi perempuan untuk melalui proses-proses pendarahan ini. Jika mereka mengalami salah satunya pada tempoh tertentu, mereka dilarang daripada melakukan apa-apa ibadah dan tidak terikat dengannya. Berarti tidak perlu menggantikan ibadah-ibadah yang terpaksa ditinggalkan sepanjang tempoh tersebut selepas kembali suci seperti ibadah solat, puasa dan sebagainya. Namun, berbeza pula dengan ibadah haji dan umrah. Walaupun jemaah wanita didatangi haid sebelum atau semasa melakukannya, mereka tetap terikat sama ada kepada larangan ihram maupun rukun-rukun wajib sepanjang tempoh haid mereka sehingga mereka selesai mengerjakan ibadah-ibadah ini. Semasa berniat ihram, jemaah wanita boleh berniat dengan menyertakan syarat seperti, jika haidku berterusan sehingga tarikh pulang, maka jadi halallah aku. Niat bersyarat di kalangan jemaah wanita adalah diutamakan ketika mengerjakan umrah tetapi dilarang semasa mengerjakan ibadah haji. Ini kerana ibadah umrah boleh dilakukan pada bila-bila masa. Tapi ibadah haji hanya boleh dilakukan pada bulan-bulan haji sahaja, di mana jika jemaah wanita yang haid pulang ke tanah air juga dan tidak menyempurnakan ibadah hajinya, dia masih lagi terikat dengan ibadah dan larangan ihram tersebut dan perlu menunggu sehingga bulan haji pada tahun seterusnya untuk menyempurnakannya semula. Maka, jika seseorang wanita itu meyakini bahawa haidnya akan tetap berterusan sehingga tarikh pulang, maka dibolehkan baginya untuk melakukan ibadah tawaf dan sa'i. Dia juga akan dikenakan dam, iaitu denda, seekor unta dengan mengambil pandangan daripada para ulama mazhab Hanafi. Berdasarkan niat bersyarat tersebut, jemaah wanita yang haid boleh bertahalul, iaitu bercukur atau bergunting dan terlepas dari larangan ihram. Tetapi, jemaah wanita dinasihatkan untuk tidak tergesa-gesa untuk bertahalul kerana kemungkinan haidnya tamat sebelum waktu pulang dan dia masih dapat meneruskan rukun-rukun yang sah dilakukan dan menyambung tawaf dan sa'i pula apabila sampai tempoh suci. Yang sekiranya dia yakin bahawa tempoh haid akan teruskan sehingga pulang ke tanah air, barulah wanita tersebut boleh bertahalul. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Islam bin Musa Faizul daripada kelas di PHU 3A, nombor metrik di PHU 2020-24886. Di sini saya akan terangkan tentang isu apakah diperbolehkan seorang wanita itu hadir ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat. Di sini Majlis Fatwa menerangkan hukum bagi seorang wanita untuk hadir ke solat Jumaat boleh diperbolehkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu menghalang hamba-hamba Allah daripada masjid-masjid Allah." Hadis riwayat Muslim 442. Okey, dengan demikian hukum bagi seorang perempuan menunaikan solat Jumaat diperbolehkan dan tidak wajib. Tidak wajib ini berdasarkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Tariq bin Syaib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya solat Jumaat adalah hak wajib ke atas setiap muslim, iaitu lelaki secara berjemaah melainkan 4 orang, iaitu hamba, orang perempuan, kanak-kanak dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud 1067. Okey, kesimpulannya, orang perempuan tidak wajib bagi menunaikan solat Jumaat, dan jika ada yang menunaikan solat Jumaat, maka solatnya itu sah dan melepaskan zimmahnya daripada sudut gugur kewajipannya untuk solat Zuhur. Seterusnya saya akan terangkan tentang isu bagi seorang perempuan itu menunaikan solat secara berjemaah. Di sini Majlis Fatwa menerangkan yang telah dirujuk daripada beberapa hadis. Antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya solat seorang wanita di rumahnya itu lebih baik daripada solat di halaman rumahnya, dan solat di bilik tidur ataupun bilik persendirian itu lebih baik daripada solat di halaman rumahnya. Hadis riwayat Sunan Abi Daud 570. Daripada hadis ini menunjukkan bahawa tempat yang terbaik bagi seorang wanita untuk menunaikan solat secara berjemaah itu adalah di rumahnya. Jika mereka menunaikan solat secara berjemaah di rumahnya, maka pahala yang didapati iaitu sama sahaja, iaitu 27 kali ganda. Kesimpulannya, hukum bagi seorang isteri ataupun wanita yang meninggalkan rumahnya untuk solat berjemaah di masjid adalah makruh,
kerana ia dapat mendatangkan fitnah. Kesimpulannya, terdapat banyak permasalahan bagi jemaah wanita dalam menunaikan ibadat haji dan umrah yang perlu diberikan pendekatan lagi. Oleh itu, disarankan kepada wanita-wanita yang ingin mengerjakan ibadat haji ataupun umrah dapat ditemani oleh suami atau mahramnya mengikut syarak. Selain itu, diharapkan juga pihak-pihak yang berkenaan dapat memberikan penyuluhan lagi tentang isu ini. Sekian, terima kasih.